Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada risalah 1000 amalan sunnah sehari-hari. Sambungan kita pada malam ni muka surat yang ke-62, bab yang ke-7, sunnah-sunnah dalam berpakaian. Jadi kita tengok apa yang disebut oleh penulis. Di antara kegiatan yang berulang kali dilakukan oleh kebanyakan orang dalam sehari semalam adalah memakai dan melepaskan pakaian, baik itu ketika hendak mandi, tidur atau kerana hal-hal lainnya. Dalam memakai dan melepas baju terdapat banyak amalan sunnah. Di antaranya yang pertama, wajibnya menutup aurat. Jadi ini poin yang pertama yang diletakkan oleh penulis berkenaan dengan sunnah dalam berpakaian daripada 10 sunnah yang dia senaraikan untuk bab yang ke-7 ni. Iaitu pertama sekali kena memahami isu aurat. Pertama sekali kita kena tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut tentang keperluan, keutamaan untuk menutup aurat. Kita kena garis bawahkan di sini, bila mana bercakap tentang benda yang kena tutup pada tubuh badan kita, ianya diistilahkan dengan bahasa menutup. Menutup ni maknanya apa-apa saja yang boleh memberi gambaran bentuk dia ataupun kesamaran daripada benda yang ditutup tu, maknanya boleh nampak warna kulit ke apa semua, itu semua tak termasuk dalam menutup. Sebab tu kalau kita tengok sebahagian besar orang hari ni dia membungkus aurat, dia tidak menutup, dia bungkus je. Sebab tu kita akan nampak bentuk tu ada lagi. Ada beza bentuk dengan tutup dengan bungkus ni, ada beza. Kita kena tahu aurat kita diperintahkan untuk menutup. Kita bukan makanan untuk di wrapping. Itu bukan. Itu benda kita tahu. Lelaki baik dan perempuan sementelahan lagi. Sebab sekarang ni ada orang ingat tutup aurat ni cerita orang perempuannya. Tak. Cerita orang lelaki pun sekali lah. Sebab zaman kita ni ancaman boleh berlaku pada kedua-dua jantina. Tidak hanya berlaku pada sebelah pihak sahaja. Tidak hanya berlaku pada satu jantina sahaja. Okay. Jadi itu ialah benda yang kita kena sedar dulu. Kita tengok apa yang dia sebut. Dia kata, setiap muslim dan muslimah wajib menutup aurat. Bagi laki-laki muslim, batas auratnya adalah dari pusar. Pusar tu pusat lah, hingga ke lutut termasuk paha. Diriwayatkan daripada sahabat Ibnu Abbas dan Jarhad al-Aslami radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fakhidhu aurah.
Peha itu ialah aurat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Walaupun kita tahu batas had aurat bagi lelaki ni khilaf banyak. Bermula dengan yang paling ringkas, kadar tutupannya ialah sawatan. Sawatan ni maksud dia apa? Kemaluan depan dan belakang sahaja. Maknanya dalam erti kata mudahnya, kalau tuan-tuan tengok orang tanding sumo tu dah menutup aurat. Tapi itu kadar dari segi yang minimum. Tapi dari segi pandangan masyarakat dan perubahan zaman, cerita lain pula. Sebab tu ini benda yang kita kena bercakap atas dasar realiti. Kita hanya bukan bercakap dari segi teori semata-mata. Sebab menutup aurat ni dia duduk bawah hukum fiqh. Dia bukan duduk bawah hukum akidah. Dia duduk pada hukum fiqh. Okay. Jadi hukum fiqh ni dia akan berubah-ubah mengikut kepada keperluan zaman. Ada zaman tertentu dengan tutupan sekadar itu sahaja sudah cukup, tidak menimbulkan apa-apa fitnah. Kalau tuan-tuan tengok, kita pergi muzium kan, tengok orang-orang pakaian orang-orang dahulu, pakaian orang-orang dahulu. Kita mungkin akan nampak pakaian setengah-setengah orang pada zaman dahulu ni. Kalau orang lelaki dia pakai kain daripada pinggang dia sampailah kepada bawah lutut ataupun paha. Dan bagi orang perempuan, bahasa mudahnya ialah berkembar. Untuk zaman tu ataupun untuk komuniti tu, tak berlaku apa-apa yang menimbulkan fitnah sehingga menyebabkan berlaku keadaan kacau bilau. Sebab pandangan itu normal. Kan kalau tuan-tuan tengok dalam komuniti Melayu ni, orang Melayu kita pun ada pakaian macam tu. Dan kalau tengok, kalau di Indonesia, Jawa apa semua, dia ada pakaian macam tu. Bahkan benda tu jadi benda biasa di kalangan masyarakat dia. Sebab tu orang selalu berhujah kan, bila mana cakap tentang aurat dan budaya ni, bila mana tengok ayat Al-Quran, orang perempuan ni kena tutup kepala dia, maknanya tutup semua rambut dia. Tiba-tiba ada orang yang dia mungkin terdedah dengan budaya, tak terdedah dengan hukum, lalu dia kata, saya tengok ada isteri pada tuan guru tertentu tak pakai tudung, tutup habis pun. Selalunya orang akan guna isteri kepada Buya Hamka sebagai kata boleh pakai tudung dengan nampak sikit rambut atas. Kita katakan apa yang dilakukan oleh orang alim tidak semuanya betul. Itu benda yang kita kena tahu dulu. Walaupun kita nampak dia buat, tapi itu bukan betul. Maknanya dia tersilap pada bab tu. Dan kita tidak menjadikan perbuatan dia boleh. Cuma orang-orang yang dangkal dan cara dia terima agama hanya tengok orang buat, maka dia kata tak ada hal kot, buat macam tu lah. Tak, kita kena balik pada basic semula. Kita kena balik kepada asas bab tutup aurat sendiri. Bagi orang lelaki kita sebut tadi, paling basic ialah kemaluan depan dan belakang. Dan yang paling banyak sekali untuk kita belajar dalam kitab-kitab fiqh ialah pusat mana pusat tu tutup sampailah kepada bawah lutut. Ada yang kata atas tempurung lutut. Itu dalam mazhab Syafi'i khilaf. Tapi itulah kadar terbesar dan kadar terkecil macam yang kita dengar tadi, iaitu sawatan. Tapi by reality, adakah sesuai nak menutup dengan kadar itu dalam kehidupan realistik sekarang? Jawapannya tak lah tuan-tuan. Jadi satu macam pula bila mana tuan-tuan tengok imam pakai seluar 3 suku je, baju pun tak pakai, baca khutbah pula tu, suruh bertakwa pada Tuhan. Tak bertakwa mana dah kita hari tu. Tambah pula ada yang jemaah yang minat pada jantina tu pun celaru dah, jadi lain macam pula. Jadi ini kena lihat pada realistik, kadar. Dan kita pun kena tahu, ulama yang kata macam Imam Bukhari yang kata aurat lelaki tu depan dan belakang, tidak menyatakan dia melazimi pakaian itu, tak. Cuma nak bahas dari segi hukum je dulu, kadar yang paling minimum. Maknanya kalau nak tersingkap pun dekat mana sesama jantina tu pun sendiri. Jadi ini perkara yang kita kena sedar dan kita kena faham. Dan benda ni, aurat ni, dia kekal sampai bila tuan-tuan?
Dia kekal sampailah kepada manusia tu dah jadi mayat untuk dimandikan pun. Isu auratnya masih lagi dibahaskan. Sebab tu saya tengok ada sebahagian orang dia buat mudah. Bila mana mak dia meninggal, anak lelaki nak mandikan jenazah mak dia. Boleh tak tuan-tuan? Ramai orang kita dah buat. Anak lelaki mandikan jenazah mak dia. Boleh ataupun tidak? Pandangan yang paling kuat tidak boleh. Sebab tidak sama jantina. Walaupun itu anak. Kalau dia kata, lah tu mak saya, waktu dia sakit pun saya yang uruskan. Tak. Bila masuk pada bab hukum dia cerita lain. Kalau tuan-tuan pernah terbuat ataupun pernah mendiamkan perbuatan orang tu, kesilapan kita yang lampau. Untuk lepas pada ni kita tak buat. Ibu kena beritahu dekat anak-anak dia, yang akan uruskan jenazah dia ialah anak perempuan dia. Ayah pun sama. Bila mana ayah meninggal, tidak dipanggil anak perempuan untuk tengok sekali mandi jenazah, tidak dipanggil. Benda tu kena sedar. Apatah lagi atas nama adik-beradik pun lagilah. Yang tak ada hak aurat ni suami isteri saja. Sebab tu bila mana isteri meninggal, suami boleh mandikan jenazahnya. Dan ketika mana suami meninggal, isteri boleh menguruskan jenazah dia. Tapi itu pun tidak dilakukan secara jelas oleh isteri-isteri Nabi. Tak buat juga. Sebab kerana ramainya sahabat lain yang boleh serve pada waktu tu. Cuma nak kata dari segi hukum, kalau tak ada orang, boleh buat tak? Jawapannya boleh buat. Boleh buat. Termasuklah mereka-mereka yang telah menukar jantina pun kembali kepada jantina asal dia. Siapa yang menguruskan? Cuma ada sikit perbahasan di kalangan para ulama, golongan yang menukar jantina sehingga tak nampak dah jantina asal dia, bentuk badan dia. Yang ni siapa nak kena urus? Sebahagian para ulama sebut urus kepada kelompok yang lawan jantina dia juga. Contoh seorang lelaki, dia tukar jadi perempuan. Dia tukar bentuk dada dia tukar semua, tak ada. Dia memang originality dia lelaki dah hilang. Jadi yang urus apa? Sebahagian pandangan kata yang urus ialah perempuan. Sebab keadaan dia tu. Tapi sekarang ni zaman kita ni, yang orang kata apa, yang akan orang kata apa sahkan ialah pegawai perubatan lah. Sejauh mana dia telah tacak diri dia tu jadi lelaki dan dia telah tacak diri tu jadi perempuan. Sebab apa jadi macam tu? Sebab ada hukum khas yang disebut oleh para fuqaha berkenaan dengan bersalamnya lelaki dewasa dengan lelaki yang amrat. Amrat ni maksudnya lelaki jambu. Ada sebahagian pandangan para ulama tak dibenarkan. Yang nampak obvious dia macam, tuan-tuan pernah ingat dulu video viral, ada satu orang lelaki rambut panjang macam perempuan masuklah masjid negara. Nampak macam perempuan free hair. Dia lelaki. Dia duduk sandar, akhirnya datang penjaga apa nama ni, security masjid tu. Dia kata, you tak boleh masuk, you free hair, you kena pakai jubah. Dia kata, saya lelaki. Sebab apa jadi macam tu? Sebab security tu keliru. Dia rambut panjang, misai pun tak ada, janggut pun tak ada. Dia rambut panjang tapi ada tanda-tanda kelakian tu okey, macam Samad Said. Orang tak kata dia perempuan. Sebab rambut dia, janggut dia pun dah sama colour lah. Jadi itu benda-benda yang kita kena lihat juga. Obvious ataupun tak obvious benda tu. Supaya benda ni jelas pada isu auratnya. Kemudian dia sebut situ, adapun bagi wanita muslimah, maka seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Termasuk aurat bagi wanita adalah rambut dan betisnya. Jika aurat sampai terlihat oleh selain mahramnya, maka ia telah berbuat dosa. Maknanya dia mempamerkan. Cuma antara empat-empat mazhab yang muktabar, satu je mazhab yang paling longgar sikit untuk perempuan ni, iaitu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia membenarkan kaki itu keseluruhan, kaki sampai ke buku lali perempuan itu tidak termasuklah aurat. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang-orang yang buat umrah dan buat haji jemaah daripada India, Pakistan ni, dia tak pakai stokeh. Tak pakai. Sebab itu pandangan mazhab dia. Tapi kadang-kadang longgar sangat sampai tahap dia pakai selendang dia tu yang sampai nampak rambut tepi-tepi tu. Tengah tawaf pun. Yang tu tak ada lah Hanafi. Mazhab Syafi'i, muka dan tapak tangan. Kalau kita belajar dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, muka dan tapak tangan. Lepas tu ada orang tanya,
kalau tapak tangan, yang atas ni kena tutup juga. Mana ada orang buat baju perempuan, tengok. Tuan-tuan tengok jemaah perempuan, ada baju dia yang dia cover yang atas ni, yang bawah je buka. Tak ke susah designer nak buat bajunya tu. Jadi ianya termasuk daripada benda yang dimaafkan. Jadi mazhab Syafi'i mutaakhir mengatakan pergelangan ini dibenarkan, walaupun disebut batinul kaf, iaitu tapak tangan, maknanya atas sekali lah. Dan yang paling strict sekali untuk aurat perempuan, mazhab Maliki, mazhab Maliki dan juga Hambali. Maliki dan Hambali lebih kurang, sebab Maliki dia ada beza, Maliki yang awal dengan Malikiyah yang ujung. Cuma Hambali juga antara yang sangat strict, sebab Hambali tutup muka. Sebab tu tuan-tuan tengok, itulah yang diamalkan di Arab Saudi pun. Cuma Arab Saudi ni dia sakan sikit lah. Sekarang ni dia dah macam open banyak lah. Kalau macam dulu dia tak. Kalau tuan-tuan tengok Afghanistan, sewaktu berada di bawah Taliban, sekarang pun Taliban lah, Taliban yang first dulu 20 tahun yang lepas, antara propaganda orang Islam diburukkan ialah pemakaian burqa kepada perempuan. Burqa ni bukan purdah. Purdah nampak mata, burqa ni jaring je, dia je nampak kita macam mana, kita tak nampak apa pun dia kat dalam. Tapi sebenarnya itulah yang paling menutup daripada fitnah tambah pada zaman sekarang. Ya, tak dinafikan. Bila mana kita tengok sebahagian orang-orang mereka yang melazimi pakaian abaya tu, abaya yang hitam tu, dekat dalam tu dia pakai seluar jin. Sebab saya tahu tu, sebab isteri saya dia belajar Jordan sekali, kawan dengan Arab dia panggil akhawat lah, pelajar-pelajar perempuan Arab ni, dia pakai abaya hitam habis tutup weh, tapi dalam pakai seluar jin ketat. Jadi kalau dia berjalan, kadang-kadang ternampak dia punya seluar jin dia tu. Ada keperluan sebab di Jordan ni musim sejuk. Jadi pakai seluar jin tu ialah benda yang mengelak daripada kesejukan. Sebab abaya tu dia tak tebal sangat, walaupun dia adalah abaya yang syita ataupun untuk musim sejuk tu ada. Kalau dia pakai kat dalam tak ada isu. Cuma yang jadi masalahnya kalau tuan-tuan biasa tengok gelagak-gelagak mereka ni daripada airport Riyadh, daripada airport Jeddah pakai abaya hitam. Elok saja pilot kata kita nak landing ni Kuala Lumpur International Airport, hilang habis dah abaya tu. Abaya tu hilang sebelum sampai dekat cok immigration lagi. Dah jadi macam Mak Saleh dah dia orang. Sebab tu tuan tengok yang datang Penang semua ni kan, yang Saudi semua, dia agak open sikit sebab dia nak melepaskan terkurungnya mereka. Dia rasa diri terkurung, sebenarnya itu menjaga. Dia tidak mengurung, tapi ia menjaga. Jadi itu orang kata apa, tabiat-tabiat yang tidak bagus. Tutup aurat, tutuplah dengan konsisten. Sebab orang kata apa, mereka ni walaupun datang melancong, sebab Penang ni antara tempat yang diorang suka datang lah. Tuan-tuan pergi tanya Arab Saudi mana-mana, Arab Saudi lah antara yang obvious. Kalau tanya Malaysia, dia mesti akan sebut Langkawi, Penang. Dia tak akan sebut Kuala Berang. Apatah lagi nak sebut Sik Kedah, lagi jauh. Minta maaf kalau ada orang Kedah, jauh, tak famous sangat, tidak dipopularkan Malaysia melalui gambar-gambar itu. Cuma nak katanya antara benda yang kita agak terkejut lah, dia orang kata apa, dia daripada Malaysia, dia pakai pakaian yang tak berapa tutup aurat sangat tu, kita kata bungkus aurat lah, naik flight nak menuju ke Riyadh, nanti nak sampai di Riyadh dia akan pakai balik yang hitam tu sebab nak masuk negara dia. Cuma yang menariknya dalam flight tu tak pakai, tapi masuk waktu salat dia pakai. Itu lain macam sikit. Macam kita Malaysia yang pakai tudung labuh pun tak semayang. Dia yang pakai macam tu, semayang tu jaga. Mungkin sebab culture dia orang tu menjaga semayang agak kuat. Kita tak tahulah dia semayang takat mana, tapi benda tu berlaku. Benda tu berlaku. Jadi nak katanya, tutuplah aurat kerana perintah Tuhan, bukan kerana tutup aurat kerana budaya tutup. Jangan buat macam tu, budaya. Sebab tu benda ni susah. Macam orang-orang yang belajar sekolah agama kan, sekolah-sekolah agama ni biasanya pelajar perempuan dia akan pakai tudung jilbab yang besar bulat tu lah, tapi habis dia atas 5 tak ada, hilang. Ini antara benda-benda yang kita kira sebagai ikut kerana peraturan lah. Ikut kerana peraturan.
Jadi ini bukan tanda nak menjunjung sangat. Sebab kalau tuan-tuan tengok kan, agama-agama lain di dunia ni, bila mana sejenis agama tu dia ada tema pakaian ibadah dia, penganut agama tu dia takkan tukar pakaian ibadah dia di mana pun dia berada. Contoh tuan-tuan boleh ambil tengok ialah Sami Buddha. Sami Buddha dia dengan kain kuning dia ataupun kain merun dia tu, dia pergi airport pun yang tu. Dia mari dekat mana-mana kawasan pun yang tu. Ke tuan-tuan ada tengok dia bosan dah pakai kain kuning, dia pakai kain macam warna lansir rumah kita. Tanya dia ni apa hal bukan pakai warna oranye? Lain sikit. Ni fatwa baru. Dia tak, sebab dia tahu itu ialah bahagian daripada Syiah. Dia nak tunjuk agama dia macam tu. Agama dia seperti itu. Macam tuan-tuan tengok golongan yang diharamkan 1-2 hari ni lah di Perlis tu. Dia nak tunjukkan dia golongan tu dekat mana? Kat kepiah dia. Walaupun orang tanya kenapa pakai kepiah ni, dia kata kita orang ada kilang. Tapi kalau dia orang pakai kepiah saja-saja, maknanya boleh pakai kepiah lain, akan ada dalam kelompok dia pakai kepiah lain. Tapi tak, daripada yang kecil tu, daripada yang kecil sampailah kepada yang besar, pattern yang sama, mesti ada isyarat tertentu daripada pakaian itu. Tapi hari ini sudah bermula gerak gempur yang sangat dahsyat terhadap kumpulan tersebut. Dan semalam di mana mesyuarat JK Fatwa Perlis menyatakan terpesongnya Global Ikhwan dan mereka masih mengamalkan daripada Rufaqa dan juga Arkam yang terdahulu. Elok habis je mesyuarat, semua premis Global Ikhwan di Kuala Perlis kosong. Semua, sebab Perlis panggil wakil dia orang untuk bentangkan kat mana sesat dia. Hari ini digempur di Kelantan. Dan kita tengok apa yang dilaporkan oleh pihak berkuasa. Buku-buku yang mengandungi wirid-wirid fahaman ideologi, termasuklah barang-barang berkat, cuba dihapuskan sama ada dibakar ataupun ditanam. Maknanya memang buat lah. Walaupun duk nafi dulu. Memang duk buat apa. Dan yang di belah Jitra, dia punya premis-premis dia dah mula dicabut papan-papan dia. Yang di Rawang diruntuhkan semua tambahan-tambahan bangunan yang dia buat suka hati di country homes, termasuklah di Melaka. Maknanya gerak gempur ni seluruh negara. Dia berlaku balik. Kalau tuan-tuan ingat, bermula pengharaman Arkam bila? 1994. Dan hari ni satu negeri lah yang setakat ni ada fatwa dan dikatakan Terengganu follow. Dan beberapa negeri lain masih lagi dalam mesyuarat. Dia orang tak habis lagi mesyuarat lah. Kat sebulan mesyuarat, tak keluar dari bilik mesyuarat lagi. Dia orang masih lagi teragak-agak nak terima tak nak terima. Cuma nak katanya ambush tu berlaku secara besar-besaran. Dan tahun 2024 akhirnya berlaku sekali lagi benda yang sama. Cuma nak sebutnya ialah pakaian ni dia ada syiar. Dia ada syiar. Saya nak sebutnya ialah mereka ada syiar. Mereka nak tunjuk sesuatu daripada syiar itu. Sebab tu pakaian ni, orang Islam dia ada cara pakai dia. Dia ada cara pakai dia. Orang akan nampak, okey ni Islam berpakaian macam ni. Okey. Seterusnya kita tengok lagi. Dia sebut muka surat yang ke-63. Diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'hum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna biha an-nas wa nisaa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha." Kita tengok ada dua golongan Nabi kata penghuni neraka yang belum pernah aku lihat keduanya, iaitu kaum yang memegang cemeti seperti ekor sapi untuk mencambuk manusia. Siapa ni tuan-tuan? Pemerintah yang zalim ataupun orang yang dera manusia. Contoh mudah ni JSB, tak ada yang lain. Contoh paling mudah sekali nak bagi. Sebab itu yang dilakukan kepada anak-anak mereka. Ni saya dapat laporan daripada grup research ni. Nanti orang ingat saya research sekali dalam tu kot. Saya tak ada kena-mengena dengan PUKAS, Camp Nawan, saya tak ada. Saya bukan admin daripada mereka tu. Cuma kita tahulah sikit-sikit. Antara yang didedahkan oleh KKM Kementerian Kesihatan Malaysia, bila mana dia orang kata apa,
ambil kes anak-anak JSB yang sekitar 400 orang yang dilewat di rumah amal mereka ni, dilewat tu, antara yang paling muda sekali dilewat, tuan-tuan agak berapa umur? Bayi 1 tahun sudah dilewat. Itu yang berlaku. Sebab tu saya kata orang duk tekan autoriti agama di tempat-tempat lain, ini isu kemanusiaan, ini bukan lagi isu akidah. Isu akidah satu, dia pergi pada dia. Kenapa yang jadi nak meliwat-liwat sampai macam tu? Kerana dijadualkan pertemuan dengan pasangan yang sah, tu yang jadi macam tu yang jadi sakar macam tu. Sepatutnya isteri kita nak jumpa bila-bila. Tuhan pun kata itu adalah ladang kamu nak pergi bila-bila kamu pergi. Tiba-tiba dia dijadualkan macam sekolah. Akhirnya apa jadi? Dia tak tahan. Akhirnya dia pergi kepada mereka-mereka ini. Dan bila mana dia macam ni tu. Bila mana satu orang ni dia dilewat, kebanyakan kes saya pernah handle kes ni di Perlis pun pernah, tapi bukan berkaitan dengan JSB tapi kelompok lain. Bila mana satu orang mangsa tu dia dilewat, dia akan ada keinginan untuk melewat orang lain pula. Biasanya dia akan ada keinginan, dia tak akan jadi berhenti pada mangsa saja. Dia akan bertukar, dia akan jadi mutant, bertukar jadi pemangsa balik. Kitaran tu akan berlaku. Agama bila mana dicemari oleh orang seperti ini, ianya memberi efek kepada wajah Islam. Dan lebih menyedihkan, yang take over anak-anak di JSB ni ialah doktor-doktor yang non-Muslim. Semua non-Muslim. Tuan-tuan boleh bayang, non-Muslim sekarang ni duk main isu. Tambah tuan-tuan di Penang ni golongan non-Muslim duk main isu ni. Duk main isu kata, tengok Islam punya teruk. Padahal kita pun tahu dalam gereja, dalam kuil pun sakan juga benda-benda macam ni. Cuma dia tak dibuka je. Cuma bila mana benda tu dah terangkat, dah terbuka. Bila mana benda dah terbuka, jadi sikit sebanyak orang tetap akan kenakan tempiah tu. Sebenarnya isu lewat ni dalam semua sektor pentadbiran, department semua ada. Bukan kata untuk kultus agama semata-mata. Kultus korporat, golongan-golongan ahli politik, dia ada pengamalan seperti ni. Cuma dia terdedah atau tak terdedah saja. Cuma bila mana dia datang pada agama, dia lagi dahsyat, dia lagi teruk. Jadi menampakkan tidak eloknya agama Islam. Yalah, memang dia orang boleh diberi penerangan, Islam tak ajar benda-benda macam tu, tapi agak sukar bila mana satu orang yang dapat dekat. Tuan-tuan boleh bayang, dekat 400 kanak-kanak dirawat oleh doktor-doktor ni. Dia check, dia buat medical check up semua ni. 400 tu semua Muslim. Semua Muslim. 400 tu yang pakai tiah tinggi tu semua tu. Bukan 400 tu yang datang rambut macam Cina Kungfu dulu. Maknanya bukan agama lain. Ini benda yang kita kena faham. Bila mana benda ni ditegaskan. Dan saya memang bersyukur sangat-sangat bila mana fatwa tu telah digazetkan. Sebab dulu saya pernah sebut pada tahun 2019. Saya sebut dah. Saya sebut waktu tu dia tak ada lah movement macam sekarang. Saya sebut waktu tu dia orang punya geng call, ancam kita nak ambil tindakan undang-undang. Pada waktu tu yang call saya ialah Dr. Jailani, antara yang kuliah sini, untuk beritahu apa prosedur undang-undang yang dia boleh ambil. Tapi dia desak suruh minta maaf. Saya tak minta maaf pun. Cuma waktu tu agak galau jugalah bila mana kena tu. Cuma nak katanya waktu tu dia tumpang isu buy Muslim first pada waktu tu. Orang duk tengok, okey ni barang-barangan Islam, ni semua barang-barangan Islam. Cuma kena hati-hatilah benda-benda seperti ni. Moga Allah Ta'ala pelihara kita dan juga jadikan kita ni dapat kenal lah hak mana yang betul, hak mana tak betul, hak mana yang menunggang agama, sebenar-benar penunggang agama. Okey. Kemudian Nabi sebut kelompok kedua ahli neraka ni, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun, iaitu kaum yang memegang cemeti seperti seekor sapi untuk mencambuk manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ni yang saya sebut tadi, membungkus aurat tu. Ia berjalan berlenggang-lenggok dan kepalanya dicondongkan seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium aroma syurga, padahal sesungguhnya aroma syurga itu dapat tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian.
Yang ni benda yang kita kena sedar, realiti yang sedang berlaku. Nabi sebut nisaun kasiyatun ariyatun, pakai baju tapi telanjang. Mumilatun, berlenggang-lengguk, maknanya bergelek. Mailatun, dalam keadaan dia jelaskan bonjolan-bonjolan pada badan dia. Itu bahasa yang paling terhormat yang saya nak guna. Nabi kata ru'usuhunna, kepala mereka itu ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, seperti mana punuk unta yang condong. Ada macam-macam tafsiran. Ada yang kata maksud asnimatil bukhtil ma'ilah situ ialah perempuan yang memakai sanggul yang jelas daripada tudung dia tu, nampak. Kalau yang sanggul palsu tu lagilah. Cuma sanggul tu dia pakai lagi tudung, orang nampak. Itu yang dimaksudkan. Ataupun apa-apa sajalah perhiasan kepala yang nampak tinggi, benda tu nampak tinggi. Sebab tu saya kata kita ni banyak ruang nak rosak benda-benda ni. Dulu ada satu kawan saya ni, dia buat travel umrah. Travel umrah dia tu package, pergi buat umrah, patah balik Malaysia tu, sebelum sampai Malaysia pergi Mesir dulu. Berhenti kat Mesir tu, jalan tu. Okay. Mesir costing tak mahal. Cuma antara tentatif yang ada dalam rehlah di Mesir tu ialah menelusuri Sungai Nil dengan naik houseboat dia. Macam houseboat lah. Houseboat dia tu tuan-tuan, dia macam houseboat yang ada di Royal Bello, macam houseboat yang ada di Melaka, apa semua tu lah, yang besar, tapi lagi besar, yang boleh kita makan dalam tu apa semua. Okay. Bila mana kita menelusuri Sungai Nil, saya tak pernah naik, cuma dengar orang-orang yang pernah naik. Ni ayah-ayah haji kita ni rambut tak tumbuh lagi, baru lepas cukur tahlul umrah. Tengok perempuan Mesir bergelek pakai apa tuan-tuan? Pakai telekong, pakai bikini lah situ, pakai bikini. Dia tak pernah tengok bangsa lain pakai pakaian macam tu depan-depan mata dia. Apa jadi pada dia? Dia dan umrah dia. Sebab tu saya ingat dulu saya pergi beli kitab dengan Dr. Abdul Basit. Kitab daripada pondok dia tu tenggelam banjir pada beberapa tahun. Lepas tu pergi. Lepas tu ada trik kita orang ni yang nak pergi naik Sungai Nil. Dr. Basit kata nak tengok Sungai Nil, tengok ke tepi-tepi tu, tak payah duk naik atas tu. Naik atas tu tenggelam sama dengan Firaun nanti. Sebab suasana memang pakaian out, pakaian sangat-sangat out. Yang tu contoh kasiyatun ariyatun. Dia taklah pakai bikini betul, maknanya taklah nampak kulit terus. Dia pakai pakaian yang sangat sendak, ketat, macam orang baju renang tu. Sebab tu Olimpik baru ni ramai orang seronok nak pergi tengok. Sebab perenang dia tak akan pakai telekung dalam renangan dia tu. Memang kalah awal lah. Renang ni kalau boleh tak nak pakai apa pun, supaya tak nak merecik air tu. Dia latihan menjunam ke dalam neraka jahanam sebenarnya, bukan latihan menjunam dalam air tu. Jadi ini benda-benda yang kita kena sedar. Jangan duk seronok sangatlah benda-benda macam. Tapi nak halang pun bukan mudah. Hanya keimanan, kesedaran sahaja. Sebab pandangan mata ni tuan-tuan, bila mana tertengok, dia tak akan habis. Sebab mata manusia, tambah-tambah mata lelaki. Sebab dalam surah An-Nur Tuhan mention terus, mata lelaki ni dia lebih dahsyat daripada kamera apa yang paling dahsyat sekarang. Dia bukan hanya boleh tangkap gambar. Kalau sekarang orang kata macam orang ada Samsung ke iPhone ke apa, bila mana kita tangkap gambar tu, kamera tu dia, gambar tu dia boleh detect pergerakan sebelum dan yang akan berlaku pada orang yang tengah kita ambil gambar tu. Tapi bagi orang lelaki, bila mana dia tengok pakaian baju tu, dia bukan setakat sebelum selepas, panjang pandangan dia panjang sampai dia tidur berminggu-minggu, pandangan dia tu tak hilang, kadang-kadang menua dengan pandangan itu. Itu dahsyat. Sebab tu Tuhan kata jaga-jaga pandangan tu. Kita sekali capture ataupun kita ambil pandangan tu, kita tangkap pandangan tu. Okay. Kemudian yang kedua, bila mana nak pakai baju, Nabi kata sunnah yang disebut situ ialah membaca basmalah. Membaca
basmalah. Okey. Iaitu mengucap bismillah baik ketika selepas atau memakainya. Baca basmalah. Ni ada orang komen, sukan bukan renang saja yang pakai ketak. Ya, sekarang ni naik gerek pun pakai ketak. Tuan-tuan tengok ni kawasan ni kawasan orang duk bawa gerek ni sampai ke Batu Feringgi. Tuan-tuan tengok yang naik gerek tu pakai baju Melayu ke? Laki pun. Perempuan tak nak cerita, yang laki tu dia punya lemak sintetik tu jelas nampak pada pakaian dia. Kalau fit tak apa, tapi pakai tu lemak sintetik. Tuan-tuan faham lemak sintetik apa? Badan tak fit, pakai baju fit, cantik ke tak cantik? Menghuduhkan pandangan je. Kata, pandangan tu dah elok dah pakai. Sebenarnya dulu kalau tuan-tuan tengok orang tua kita dulu kan bawa gerek yang para besar tu, yang boleh letak beruk dengan buah nyung atas tu, tak payah pakai baju ketat pun. Boleh bawa gerek daripada, kalau dulu kalau saya di apa nama ni, di apa nama ni, di Pantai Timur ni, orang besuk ni bawa gerek ataupun bawa basikal ni, gohik basikal lah istilah kita, sampai ke Kota Baru, Kelantan, tak pakai pakaian atlet tu pun. Sampai pergi masjid pula tu, bukan pergi beli dodo ke apa, pergi masjid. Ini dalam keadaan macam tu. Tapi sekarang ni asal basikal je dia mesti nak kena datang dengan bentuk seperti itu. Ini juga satu benda kena sedarlah. Satu benda nak masuk apa-apa sukan, benda-benda seperti ini kena tengok. Saya kata ni dua-dua jantina, lelaki atau perempuan. Lelaki pun dia jaga, lelaki pun kena jaga. Sebab kerosakan berlaku pada semua jantina sekarang. Seterusnya tengok apa lagi yang disebut. Membaca bismillah tu sunnah yang kedua. Yang ketiga, berdoa sebelum pakai pakaian. Ini doa dia, iaitu dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawb, segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku pakaian ini, wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, dan telah memberikan rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatan daripadaku. Sebab pakaian yang kita pakai ni ialah pakaian yang menutup aurat, pakaian yang akan menambahkan lagi ketakwaan kita kepada Allah. Sebab tu bila mana Allah Ta'ala sebut tentang pakaian, dia akan sebut walibasut taqwa dzalika khair. Memakai pakaian takwa itulah yang lebih baik. Maknanya kita nak pakai baju ni, pakai baju ialah pakaian takwa. Tuan-tuan, banyak dalam dunia sekarang ni layanan orang, pandangan orang, sapaan orang berbeza hanya kerana pakaian saja. Ada sebahagian orang lelaki pakai pakaian yang agak fancy, yang agak moden apa semua, ditegur oleh orang-orang yang kita sebut sebagai orang-orang yang nak mengacau apa semua. Akhirnya dia tak selesa apa semua, dia buat pasal. Saya ada kawan zaman belajar Jordan dulu, dia ni balik Malaysia, ialah jadi ustaz lah belajar. Bila mana dia jadi ustaz, dia ni tak minat sangat nak pakai lebay apa semua. Kita pun tahu waktu belajar di Jordan ni tak berapa pakai sangat, sebab suasana tidak orang kata apa, tidak memerlukan benda tu. Tapi bila mana balik Malaysia, kena hormatlah keadaan Malaysia. Dia orang kata apa, dia macam rimah lah orang tegur dia ataupun orang kacau dia. Maknanya orang-orang tu orang-orang yang kita kira sebagai gay, ataupun istilah lama dia panggil kedi. Tuan-tuan tahu kedi? Kedi ni kena tengok cerita Doremi banyak sikit. Waktu dia nak tahan kereta tu, dia pun selak lutut dia. Perempuan tu kata apa? Alamak, kedi. Kedi tu gay lah. Tata bahasa yang lebih tua sikit. Okay. Jadi dia tegur. Saya kata, dia beritahu saya, aku ni selalu kena kacau. Saya kata, cuba tengok pakaian yang mu pakai sekarang dengan pakaian geng tu, kan sama tu, duduk sebelah-sebelah. That's why dia kacau. Cuba pakai elok sikit, longgar sikit apa semua, supaya kita tidak dikacau. Kadang-kadang pakaian itu menjaga. Kita duk pusing kenapa kena itu, kena ini. Kita yang membuka ruangnya, tidak orang lain. Itu benda yang kita kena sedar. Okay. Kemudian doa ketika mana memakai pakaian baru, muka surat 64. Rasulullah SAW apabila memakai pakaian baru, baik baju gamis ni lah baju yang dipakai sampai ke pinggang, ataupun jubah kita tu, thawb dia panggil, itu pun disebut sebagai gamis lah. Sarung kain lah tu,
ataupun imamah. Imamah ni lah kain serban yang dipintal di kepala. Beliau mengucapkan Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Ya Allah, hanya milikmu segala puji, engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku, aku mohon kepadamu untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan dari tujuan dibuatnya pakaian ini, dan aku berlindung kepadamu daripada keburukan dan keburukan tujuan dibuatnya pakaian ini. Ini doa bila mana pakai baju baru, beli baju baru. Ini bacaan dia. Seterusnya yang kelima, doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru. Yang ni doa tambahan selain daripada doa yang keempat tadi tu, riwayat yang keempat, iaitu dengan mengucapkan tubli wa yukhlifullahu ta'ala, kenakanlah sampai lusuh, semoga Allah Ta'ala memberikan ganti kepadamu. Maknanya bila mana kita tengok orang pakai baju baru, tadi kita pakai baju baru, orang lain pakai baju baru. Yang kelima tu kita pakai. Yang keempat ni tengok orang pakai. Dia tengok orang lain pakai baju baru, kita sebut tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Tapi kita tengok orang pakai baju baru, apa yang kita buat? Hang beli mana? Kena ain saja baju tu. Dia macam itulah kita punya budaya ni, tak berapa hidup benda-benda macam ni. Paling-paling kurang pun kalau tak sebut yang ni habis-habis kuat pun barakallahu fi. Itu antara bentuk-bentuk supaya benda-benda baru ni. Kalau kita tengok masyarakat Arab, bila mana dia tengok orang pakai dapat benda baru, kereta ke baju ke, dia tak baca lah. Sebab setiap contoh orang dapat kenderaan, orang dapat kereta, dia beza-beza. Tapi kebanyakan orang Arab ni dia akan sebut mubarak, tahniah, ataupun mabruk, ataupun Allahumma barik, gitu. Itu paling simple lah. Semoga Allah Ta'ala berkati pakaian baru ni, kenderaan baru ni. Benda ni menunjukkan kepada budaya yang baik, iaitu berdoa supaya benda-benda yang kita tengok pada satu orang tu ianya diberi kebaikan. Atau dengan mengucapkan ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidah. Yang ni lagi sakan kalau baca yang ni. Pakailah pakaian baru, hiduplah terpuji, dan matilah dengan mati syahid. Tahu-tahu boleh bayang, kawan baru beli baju, tiba-tiba matilah dengan mati syahid. Dia kata aku bukan geng memali. Cuma nak katanya ini ialah benda yang payah nak tally dengan kebiasaan kita. Payah nak tally dengan kebiasaan kita. Cuma nak sebutnya Nabi ni kan, dalam bacaan ni hadis ni hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Okey. Pakailah yang baru, hiduplah terpuji, dan matilah dengan mati syahid. Sebab sebaik-baik kematian ni tuan-tuan, tak dapat dinafikan, kematian yang paling terbaik sekali ialah mati syahid. Sebab mati syahid ni pertama, sebahagian para ulama sebut terangkat pada mereka sakaratul maut. Sebab tu tuan-tuan tengok video mujahidin tu yang mati di medan perang, sebahagian mereka ada yang senyum, ada yang mata terbelalak ke atas. Terbelalak bukan tahan sakit, kerana duk nampak bayangan-bayangan yang akan datang. Bahkan, maaf saya sebut, bahkan ada sebahagian mereka sehingga terkeluar air mani pun, kerana nampak benda macam tu. Sebahagian orang muda ini keluar air mani kerana apa? Tengok apa? Yang ni dia tengok lain. Ini yang kita tengok antara kemuliaan, mati dengan mulia. Sebab tu Nabi sebut satu kelompoknya dah dapat, orang kata apa, kemuliaan mati yang elok, nak patah balik ke dunia untuk rasa sekali lagi mati, orang mati syahid je. Tak ada orang lain yang mati kerana salat, mati kerana haji, mati kerana bayar zakat, mati kerana tolong orang. Bila mana Tuhan tanya, nak try sekali lagi mati? Tak nak, cukup, tu je. Tapi tanya orang yang mati kerana mati syahid, Nabi kata tanya lagi, minta lagi. Kalau ada laungan medan jihad, nak rasa lagi, kerana sedapnya mati syahid tu. Berkali-kali mati pun tak apa, nak rasa mati syahid tu. Ini je satu kelompok yang nak mati berkali-kali. Sebab mati syahid diangkat padanya kesakitan. Sebab tu kita tengok Uthman bin Affan, ketika mana dia mati, dia akan mati ketika mana baca Quran. Nabi kata Uthman ni akan mati dengan mati syahid. Hari dia mati tu dia puasa.
dan dia mati dibunuh dengan sangat tragis. Kalau tuan-tuan tengok, dia baca ayat berapa daripada surah Al-Baqarah, dia baca ayat fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ayat ke berapa? Ayat yang ke 137 surah Baqarah. Waktu dia baca ayat tu, fasayakfikahumullah, cukuplah bagi aku Allah. Sebab waktu tu fitnah orang kata dia merintah kroni bagi dekat anak beranak. Dia ditikam dengan tombak, dengan lembing daripada atas ni, tembus di celah kelangkang. Sebahagian riwayat sebut. Ada riwayat kata tembus dekat perut, tapi riwayat yang paling kuat celah kelangkang. Tuan-tuan boleh bayang mata lembing tu masuk daripada atas sampai ke bawah. Tapi yang lebih mulia lagi, auratnya tidak tersingkap. Sebab dia berdoa pada Allah Ta'ala, matilah apa keadaan sekalipun, aurat tak tersingkap. Nabi pernah sebut Uthman ni dimalukan malaikat sebab dia sangat menjaga maruah, sangat-sangat jaga maruah. Nabi tengah duduk sembang dengan para sahabat, tengok Uthman datang, betih Nabi ni tersingkap sikit, pakai kain. Nabi perbetul balik, duduk elok-elok. Sehingga sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa nampak macam protokol sangat bila mana dengan Uthman ni? Dia kata malaikat pun malu, takkan aku tak malu. Itu yang dimaksudkan dengan dimalukan oleh malaikat. Kita berpada situ sunnah yang kelima. InsyaAllah esok subuh kita akan sambung 5 lagi daripada bab yang ke-7 ini, iaitu sunnah dalam berpakaian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.